Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis 217, Anas bin Malik berkata, Kana au kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Ni Anas bin Malik kata, dahulu Rasulullah SAW memiliki tempat menyimpan minyak wangi untuk baginda menggunakannya bagi berwangi-wangian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aslih zata bainina wa lih baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Yang saya kasihi sidang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesihatan, kesempatan berada dalam masjid, beramal ibadah. Semoga menjadi bekalan kita untuk hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Malam pada minggu-minggu yang lepas, hari hujan agak ketara. Hujan agak lebat sekali. Alhamdulillah, bermula sehari dua nampak gaya keadaan cuaca kita panas. Tapi tidaklah bererti panas berpanjangan. Sebab hujan dia sudah berada pada limit musim dia. Kerana kita tak boleh nak elak daripada terdedah dengan banjir ataupun hujan yang lebat. Pada minggu lepas, selepas Ana mengajar, Ana balik hujan lebat. Hari Khamis tu di atas pada rumah mertua Ana Pasimah tu air naik. Air naik kuat. Lepas tu hari apa ni, hari Ahad pun ni, satu Ahad pun ni naik di Rata Panjang. Alhamdulillah kita di sebelah sini belum lagi mari. Belum lagi kena berat-berat lah. Ada pun Rata Panjang tu setiap tahun dia tak pelik. Memang dia mari sama banjir. Cuma dah kita berada dalam musim dia ni tuan-tuan, kita kena banyak persiapan, terutama dari segi kesihatan dan bekalan makanan kita. Ni Ana sekadar kecek, sekadar peringatan, perkongsian dengan tuan-tuan semualah. Ana balik daripada masjid malam tu, daripada masjid Dundai, memang hujan lebat. Ana tak tahu demam malam tu. Oh, demam kuat juga. Lepas Ana pun cari obat apa malam tu juga. Adalah bekal obat apa telah esok ke tu. Ana pergi farmasi, Ana biasa. Bila duk buang farmasis tu, orang farmasi tu dia ayatlah, dia kata bekal obat akan naik lepas ni sebab stok tak banyak berlaku dah. Tuan-tuan tahu tak apa punya cerita ni sebenarnya? Bekal ubat Malaysia kita ni. Dia kita ni grup, kita kata gepuk bila mana data hak berkaitan dengan COVID ni dia naik lah ni. Dia naik, betul-betul naik. Banyak, cuma anda tak ingat berapa ribu, tapi banyaklah orang kena. Jadi tuan-tuan, anda nak syorkan lah beli bekal ubat, beli emas, selain pada bekalan makanan lah. Sebab kita takut berlaku hujan, lepas tu naik banjir, lepas tu kena COVID. Anak beranak kita, korang atas rumah kita susah nak pergi klinik tutup. Kalau kita ada bekalan ni, sekurang-kurangnya kita tak sibuk ataupun tidak kalut nak pergi ke klinik. Kita dah ada. Dah ada bekalan ubat kita. Ana beli dalam online. Ana beli dari online, Ana tengok harga dia boleh kira lagi tuan-tuan. Kalau nak beli, Ana syorkan lah. Ana ahli kepada Alpro Pharmacist. Alpro tu dia ada banyak cawangan lah. Di Kota Baru ada, Kubeki ada POP Hana tu pada. Jadi Ana nak cerita ni dah. Ana beli saat ni baru dalam pukul 5 lebih.
Tuan-tuan beli hot ni dah. Kalau nak beli. Tak ada lain pula dah ni. Mana? Tak ada kan lain sini. Ana beli Panadol Optizorb. Tu shit. Okey. Ana beli Panadol Optizorb tu 144 butir dalam kotak besar tu. Harga dia 59 ya 50 sen. Mana 60 ya lah. Optizorb ni dia warna biru tuan-tuan. Jarang ada di farmasi ni warna biru. Ana beli ni, ana terkejut mula-mula tengok 59 ya 90 sen, lepas tu Alpro jual. Memang Alpro sungguh lah. Sebab ana ada kad Alpro tu, ana jadi ahli dia. Ceritanya sebelum tu ana pergi ke Alpro 90 ya lebih. Ana pun duk mikir apa ya jual murah dalam online. Ana pun tanya dalam chatting dia, bila dia punya expired, dia kata 2025. Okey ya. Ana pun order sekotak. Lepas tu ana order apa ni extra Panadol wajib lah. Tuan-tuan boleh ambil Panadol Optizorb, Panadol Extra, lepas tu extend. Hak lain tu tak apa. Dia Optizorb ni bagus untuk orang yang ada masalah gastrik. Tuan-tuan demam. Kalau kita makan Panadol biasa, dia trigger tu hanging tu. Tiba-tiba tubuh kita demam. Makan ubat tu dia reda demam, tapi asid dia banyak. Jadi ambil Optizorb. Kemudian pula ambil Extra kalau kita memang jenis sakit kepala luar biasa. Ataupun ambil extend. Extend ni untuk sakit-sakit tulang. Kita buat kerja satu hari tu kau, tiba-tiba sakit. Ana nak kongsi ni maksudnya tuan-tuan boleh beli secara online murah lagi. Tapi kena jaga juga. Kalau online tu murah terlampau sangat, tu kena hati-hatilah. Kita takut terdedah dengan barang tiruan ataupun barang hak hampir expired. Ada demo nipuh mari tengok-tengok boleh sebulan lah. Lepas tu expired dah. Nyanyi kita beli sekotak 144 butir. Bagus. Panadol Optizorb tu bagus tuan-tuan. Sebab anda penuh amal dah, memang kesel dia cepat. 15 minit tu kita boleh rasa dah tubuh kita kurang panas. Sebab memang dia tulis dari deskripsi dia pun 15 minit. Dia tindak balas dia lah. Jadi insya-Allah kita menghadapi suasana wujud tamu kita dengan cuaca agak ekstrim bagi kita lah, banjir, hujan apa semua ni. Dengan adanya bekalan ni semoga kita boleh sihat lah. Kita boleh sihat, kita boleh kekalkan kesihatan, kita boleh mai masjid, beramal ibadah dan sebagainya. Kemudian kita tengok berkaitan dengan pelajaran kita pada malam ini, iaitu babu majaa fi ta'atturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu bab berkaitan dengan wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-217 kalau dalam kitab, dalam buku hak tebal ni dia 210. Sebab hak nota hak tuan yang ada tangan tu dia akan tulis benda yang sama saja. Bila mana ada pengulangan hadis yang hampir sama tapi perawi lain dia akan tulis dia akan salin juga kok mana pun. Hadis 217, Anas bin Malik berkata, kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Ni Anas bin Malik kata, dahulu Rasulullah SAW memiliki tempat menyimpan minyak wangi untuk baginda menggunakannya bagi berwangi-wangian. Nabi ada bekas. Nabi ada bekas hak dia boleh simpan minyak wangi. Nabi ni dia banyak bekas hak dia nak buang air kecil malam-malam, nak kecing lah dia kita sebut, ada bekas dia. Hak dia nak minum ada bekas dia, kita belajar dah bekas dia buat daripada kayu salut dengan besi. Banyaklah bekas-bekas hak Nabi cedek ni. Jadi Anas bin Malik ni muka dia duduk dengan Nabi, dia kata Nabi ni ada sipeh bekas hak dia nak letakkan minyak wangi. Jadi nak cerita bahasanya Nabi suka kepada wangi-wangian. Orang Arab ni dia beza minyak wangi di negara Arab dengan minyak wangi yang ada di Eropah. Kita guna dua apa ni, anak nak terai dua bahagian blok bumi yang paling besar ni deh. Peta dunia. Adapun sejarah membuktikan bahasanya minyak wangi di Eropah ni
dia sebenarnya ambil daripada behar tu Asia Tenggara. Sebab tu dia ada penjajahan dia gapo dah daripada 1800 dulu Alfonso mari, lepas tu Belanda mari, lepas tu Portugis masuk pula Eropah. Jadi pak dia mari cari kayu gaharu gapo dia ambil daripada Asia Tenggara, bagi dia proses. Siapa kala ni sebenarnya? Tapi dia tak claim bagi original tu asal gapo dia ambil parti daripada mana, dia tak claim. Kebanyakannya daripada Asia Tenggara. Hak kita guna hak kelas-kelas mahal sebotol berapa? Sebotol 4-500. Gapo Sobah ke leh. Gapo lagi? Tommy Hilfiger ke Dunhill ke Bonia. Yalah belaka tu. Dia ambil daripada parti daripada Asia Tenggara semua. Kemungkinan pokok gaharu. Nah, sebab pokok gaharu ni anda pernah terbaca 1 kilo dia tu 1000. 1000 harga dia. Kalau grade mahal memang 1000 lah. Jadi dia ambil daripada parti tu, dia proses jadikan minyak wangi. Antara mahal harga dia ana bukan kata biasa beli, kita biasa saing orang berharga ni. Harga tu ana beli dengan dia dalam botol kecil tu ya. Dia jual kana 180. Mari dari botol besar berapa ml tak tahulah, ana lupa dah. Tak apa liter. ml ke 1000 lebih. Nah, jadi dia jual sikit tu, dia pump dari tu, dia buh dari botol. Alkohol lah. Alkohol. Orang Eropah ni memang alkohol lah. Walaupun dia tulis EDT ke EDP tu, ana pun tak apa faham, tapi ana tahu gini yang mudah. Kalau EDT tu dia cair sikit. Kalau EDP ni dia pekat. Walaupun dia dahir belakang, supaya 2 botol tengok belakang. EDT tu dia campur air sikit. Kalau EDP, tu eau de parfum. Tu penuh lah. Minyak wangi tu banyak daripada air. Mahal sikit harga dia. Anda biasa belilah. Anda biasa beli brand Allahu Akbar. Gapo dah brand Boyo tu tak ingat dah. Ada dah kata. Tak ingat hak Boyo tu bukan krokodil. Kan ada. Lakos. Ya, bagi review tahu kan ni. Lakos anda biasa beli, lepas tu Sawah tu dululah. Hak barang mahal ni tuan-tuan, hak Eropah ni kita kata minyak wangi ni, pakai pagi ni malam ni main ngajar ada lagi hawa-hawa. Ada lagi. Saya mai sini. Ni bukan Sawah tapi hak lain ya, brand lain. Ada pun hak kita kata minyak wangi di Arab ni. Di Timur Tengah dia Allah, kau ni ngaji Quran kau lopak. Tapi tak apalah, budak-budak gitulah, biasalah mana-mana dah. Cuma anak kadang-kadang dia jadi telitah, tak boleh nak set lagi alik ni tingkat atas. Muka kita luar tak je tengok tingkat atas. Kalau di Asia Tengah ataupun kita kata Timur Tengah, dia minyak wangi dia lebih pure, lebih asli, tanpa ada campuran alkohol, dan dia pula dalam bentuk berbeza sikit. Walaupun ada cair, dia ada buat bentuk lain, maknanya dia buat dalam bentuk kapsul. Kita tengok bulat-bulat tu, atau dia bakar gapo semua buh atas tu lah, buh benda minyak wangi tu. Dia buat maknanya daripada macam habuk lah. Dia kompres dia. Dia bakar. Dia panggil bukhur, dia panggil oud. Itu minyak wangi dia tu. Kalau brand atas tu ataupun brand atas tu, tak silap anak botol-botol kecil tu ni 700. Kalau brand oud 24 saah tu, dia tulis nombor 24 saah. Dia nak kata 24 je bangun dia tak hilang lah, 24 saah. Hak tu tak kurang daripada dekat 120 sebotol. Kalau hak botol-botol besar tu. Kualiti dia, kita kata kualiti dia memang sedap. Cuma dia beza, dia tak tahan lama. Macam oat kita pakai ni, dia tak tahan. Malam apa habislah kita pakai pagi. Hak tahan lama tentunya hak campur alkohol. Jadi masalah kita lah ni. Kita nak main masjid pakai alkohol. Lagu mana? Tu konflik masyarakat lah kita. Beli-beli kena jumpa ustaz kata haram. Tak boleh. Kita pun sudahlah. Habis mau dapat 500. Nak main masjid tak boleh. Dia benda ni sebenarnya
dia khilaf. Ada pandangan ulama kata tak apa. Sebab alkohol ada dalam minyak wangi tu bukan kita minum. Hak jadi haram ni bila alkohol ada dalam arak kerana kita minum, haram dia. Ada pun alkohol dalam minyak wangi tak apa, setengah pandangan. Dalam mazhab Syafi'i dia kira tak boleh. Dalam alkohol dalam minyak wangi pun tak boleh. Sebab alkohol tu memabukkan. Ada kira gitu. Ada kita pun sudah nak pergi mazhab mana. Gini, tuan-tuan pergi mazhab Syafi'i mudah. Lepas tu minyak wangi kan? Minyak wangi we kana. Ada buku-buku free we kana. Dia benda gini tuan-tuan, dia ada kemudahan bagi kita. Kita kena ingat gini. Khilaf ulama ni pertelingkahan perbezaan pendapat tok sekung kita kata. Dia pendapat. Dia bukan mengakibatkan satu kemusnahan besar. Bukan supaya kita tengok kereta AC dia tengah jalan melanggar. Lepas tu apa dia? Berah habis kereta pecah. Orang pakat mati habis. Mari kumur ambulans mari nampak kalut negatif nah. Bukan lagu tu pertembungan pendapat ulama ni. Dia pertembungan pendapat ulama. Hak kata boleh kata tak boleh saat ni. Bila dia bertembung tu sebenarnya dia lebih bernah lagi hujah mereka. Hak kata tak boleh dulu, bila hak ni kata boleh, dia akan keluar hujah lain pula nak kuat dia. Itulah percambahan pendapat. Hak mencerdikkan kita ni. Tapi setengah orang dia ambil pendapat dia duk kerah kita. Tak boleh. Jadi tak kembang otak kita. Jadi agama tu seolah makin lama makin speed. Sedangkan kita berubah daripada era kehidupan kita. Daripada zaman 70 80 lagu mana kehidupan dia. Zaman moden lagu mana pula. Banyak benda-benda baru mari. Hak perlu kepada satu pendapat, satu hukum yang baru. Dan hukum yang baru nak mari ni pula, dia sudah ada asas dia dah. Dia punya background dia tu ada dah. Daripada hadis-hadis ke apa, ulama ambil guna pakai juga. Jadi bagi Anas secara peribadilah. Malah benda ni ada pendapat daripada mazhab dalam kalangan mazhab Syafi'i kita sendiri. Contoh Al-Imam Al-Muzani, dia kata boleh, tak apa, boleh guna pakai. Dia bagi Anas lah. Kalau kita nak pakai lakos ke, nak mari semaya silakan. Cuma kalau orang kata haram, ya itu satu pendapat. Kalau orang kata boleh, ya itu juga satu pendapat. Barulah kita tidak ada konflik dalam kita nak guna satu-satu benda lah. Kemudian hadis yang ke-218. Sumamah bin Abdullah berkata, kana Anas bin Malik la yaruddu at-tayyib la yaruddu at-tiba wa qala Anas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaruddu at-tiba. Anas bin Malik tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Maknanya dia nak cerita bahasanya Anas bin Malik ni kalau orang beri minyak wangi dia ambil. Sebab apa? Dia tahu barang minyak wangi ni Nabi suka. Anas berkata Rasulullah SAW tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Jadi Nabi ni bila orang beri minyak wangi suka. Sukalah dia. Dia pun tiru cara Nabi suka minyak wangi. Inilah cara sahabat sebenarnya. Setiap perkara Nabi suka, sahabat akan cuba untuk suka. Cuba untuk tiru juga. Ini kita kata sunnah Nabi ni. Supaya macam ada ahli jemaah tanya, bagi orang perempuan bagaimana, ada sunnah ke tak ada sunnah dia, sebab dia nampak sunnah orang lelaki dah. Dia supaya. Okey, anda ambil satu sunnah dah. Cuba tuan-tuan fikir. Bila masuk hari Jumaat, sunnah kita mandi, bersihkan diri apa semua. Pakai minyak wangi. Sunnah Nabi pakai minyak wangi. Khusus hari Jumaat lagi sunnah lagi. Pakai yang comel-comel. Hari Jumaat sebenarnya kita kena get ready dengan pakai baju hok comel, terutama mari nak semaya. Biar boleh bini kita gosok gapo pakai pula. Kalau contoh dia, kalau kata kita berasa sedap ataupun berasa kita kata baju paling comel kita adalah pakai baju Melayu, suit baju Melayu dengan samping, dengan sokok. Ya, bagi anak pakailah. Itu terbaik. Tapi ialah masyarakat Kelantan kita tak boleh terima. Kalau orang luar tuan-tuan, kalau pergi Johor, Selangor, kalau hari Jumaat biasa itu. Sebab apa? Dia pergi kerja pun dia pakai ada baju Melayu. Ada gosok sedap apa semua. Dia jaga molek-molek untuk dia dengan semaya Jumaat. Itu sebenarnya mengikut sunnah. Atau dia kata, tidak kan Nabi suka pakai jubah. Ya, tapi nak menisbahkan kepada perkara yang boleh menyebabkan kita nampak kemah, nampak baru,
pakai dengan baju Melayu, kita pun boleh sunnah walaupun kita pakai baju Melayu. Bermakna di sini bermakna bagi isteri kita, bagi mak kita, kakak kita, anak-anak perempuan kita sama juga bila hari Jumaat. Dia kena mandi, sunnah. Dia kena wangi-wangian, sunnah juga hari Jumaat. Dia kena pakai pakaian comel, sunnah juga hari Jumaat walaupun dia tidak mari semaya Jumaat. Nah, kita pesan ke anak-anak kita, tolonglah pakai comel sekali Jumaat. Orang Pakistan, anak pernah royak dulu, orang Pakistan, tok guru anak orang Pakistan. Dia kata di Pakistan ni dia akan hantar baju ahli keluarga dia hak nak mai masjid, anak jatah dia apa semua, dia akan dia hantar di Robi hari Rabu lagi. Jadi hari Rabu tu hantar Robi kering gapo semua, lepas tu gosok apa hari Khamis dia ambil. Dia letak di rumah dia, suruh pakai pada hari Jumaat. Ada pun kita setengah masyarakat ni teh t-shirt habis. Teh t-shirt seluar terak pula. Kedai mari, piuh pun tak ada. Allah kita kata tidak menepati sunnah. Saya di kita ni. Adik, balik pada cerita tadi, pakai minyak wangi. Kalau hari Jumaat lagi sunnah. Bini kita duduk rumah ajar dia pakai minyak wangi lah. Ni bini kita pakai minyak wangi bila pergi kerja. Kita pesan dia, awak minyak wangi pergi kerja boleh sekali pam ya, sikit ya. Duduk rumah hari Jumaat 2 kali pam. Kena pesan gitu. Kalau orang Tino ni sebenarnya minyak wangi dia cukup dengan dia bangun ya. Jangan beri orang lain bangun. Maknanya ada di tempat-tempat kerja, anda perasan bukan tempat orang lain, pak anda pula ada juga gini-gini. Dia berjalan, dia tubik bilik, bangun lagi. Ada. Ni kita kira boleh menimbulkan fitnah. Kadang orang tu tak comel mana, tapi dia punya ada satu benda yang istimewa pada dia kerana bangun tu, dia boleh menarik perasaan nafsu orang jantan ni. Orang Tino kena beringat kau ni. Dia boleh menarik. Kadang-kadang orang jantan ni syaitan mari dari kepala otak dia, bukan nak cara sangat comel uduh. Dia cara gapo? Ada terangsang pada nafsu dia. Ada setengah orang tolak dia kata menggogor tu ustaz boleh buat belah pejam mata. Tengok tolak. Faham lah dia. Allah Subhanahu Wa Taala dia cipta manusia tu utama lelaki memang nafsu kuat kita ni. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa. Allah kata dalam Al-Quran, telah dihiasi manusia ni dengan keinginan syahwat. Sama lelaki puan. Cuma kalau dari segi psikologi orang jantan ni dia punya imaginasi dia di luar daripada mata dia tengok. Walaupun dia tengok gitu fotostick, dia boleh imbah lagu lain, dia boleh nampak lagu lain. Ada pun orang Tina Allah Subhanahu Wa Taala semak ke dalam orang Tina ni perasaan malu lebih pada orang lelaki. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala cabut hak malu dia, tu dia boleh bogai apa semua tu, tu dia boleh buat tarian tiger show ke hak dia lakratong tu. Kenapa Allah cabut dia punya rasa malu? Nauzubillah. Benda ni kita tak silap belaka. Kemudian hadis ke-219, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddul wasaidu wad-dahnu wal laban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 3 benda yang tidak boleh ditolak adalah bantal, minyak wangi dan susu. Maknanya kalau orang bui bata, minyak wangi, susu, ni tradisi Arab lah tuan-tuan dah. Kerana pindah randah daripada satu tempat nomad, kehidupan nomad masyarakat Arab ni, dia perlu beberapa peralatan. Contohnya bata awak tidur. Bata awak tidur, susu bekalan minum, dan juga minyak wangi nak suruh sedap bau dalam kemah dia. Kalau kita tengok Presiden UAE tu ke, bila dia nak masuk istana dia ke, dia nak pergi kat mesyuarat dia ke, itu baik pada pintu dia akan ada satu dia panggil oat tu, hak jaga dia pegang oat tu. Pas kawan ni pun mari, dia buka jubah dia, oat tu duduk bawah, puk tu biasa dia. Kalau tak silap anak lah, anda pernah tanya saya anak lah, oat tu harga dia tak kurang daripada $2,000 US. Anda tak tahu brand ke apa. Maknanya oat tu hak bakar tu, dia bakar dengan api. Bau hak tu baik pada asap dia tu, Allah sedap lah. Bau kemenye.
sedap bau sedap. Tapi kita masyarakat kita bau kemenyan ni menakutkan. Masyarakat Arab kemenyan tu nya. Kita bau kemenyan sudah. Ada ni hok mari malam ni. Dah. Lama dah dia tak mari malam ni. Tu kita. Nah. Dia punya karut dia tu lebih nak kita ni, masyarakat kita. Kemudian hadis 220, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijali ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Rasulullah SAW berkata, minyak wangi untuk lelaki adalah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Sebab minyak wangi ni ada pengaruh dari segi warna dia tu. Kecuali kalau kita spray tu memang tak nampak lah. Dia ada apa jenis calik-calik ni, tengok kalau warna merah, bau merah dia lah, nampak kalah merah. Manakala minyak wangi untuk wanita adalah yang kelihatan warnanya dan tersembunyi baunya. Ni ana ayat tadi lah, bahawasanya minyak wangi bagi perempuan biar dia kurang bau dia. Nampak warna dia tak apa. Tapi zaman moden dah lah ni tuan-tuan. Semua minyak wangi tak nampak kalah. Minyak wangi tak nampak kalah dah, hanya boleh bau saja. Allahumma salli. Kemudian hadis yang ke-222, Abu Usamah An-Nahdi melaporkan Rasulullah SAW berkata, iza u'tiya ahadukumur raihan fala yarudduhu fa innahu kharaja minal jannah. Iza u'tiya ahadukumur raihan, apabila Rasulullah SAW berkata, jikalau seseorang daripada kamu diberi raihan. Raihan ni maksud dia kemangi ataupun selasih. Raihan ni, anda pernah bau kemangi ni? Tak tahu ada orang tanah ke tak. Dia bau macam dia nak bau pesera gitu. Sedap bau kemangi ni. Boleh tanah tepi rumah kemangi. Janganlah kamu menolaknya, sesungguhnya ia datang daripada syurga. Nabi kata bau wangi lah sebenarnya. Nabi nak bau wangi. Sebab bau wangi ni adalah bauan di syurga. Semua jenis bau wangi bauan daripada syurga. Maknanya di syurga tu penuh dengan wangi-wangian, bau yang sedap. Hadis ini bertarikh dhaif, dilaporkan oleh Muhammad bin Khalifah. Ni tak apalah, hadis ni status dia dhaif daripada Abu Usamah An-Nahdi ni. Kemudian hadis yang ke-223, Jarir bin Abdullah bercerita, uridtu baina yaday Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fa alqa Jarir ridaahu wa masya fi idharin faqala lahu khudh ridaaka faqala lilqawmi ma ra'aytu rajulan ahsana suratan min Jarir ahsana min surati Jarir illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam. Ni dia kata Jarir bin Abdullah. Ni Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi. Dia masuk Islam akhir-akhir dah. Setengah riwayat kata tahun ke-10, setengah riwayat kata tahun ke-9. Setengah ulama kata dia masuk Islam itu 40 hari sebelum Nabi meninggal. Tapi dia jadi sahabat Nabi yang hebat. Nabi minta tolong dia. Nabi kata, Jarir, pergi ke Yamanmu, tolonglah perhacur berhala sedang pokok Yahudi sembuh sana. Sebab Yahudi di Yaman masa tu buat satu berhala berbentuk Kaabah dan dia keliling apa patung-patung apa semua situ. Jadi Nabi kata, Jarir pergi kena hancurkan Kaabah tu. Jarir kata, ya Rasulullah, aku tak boleh naik kuda jauh. Aku tak cekak. Dari riwayat kata Nabi pegang dada dia. Nabi baca doa. Sesuai riwayat lagi, Nabi tepuk pada kuda tu supaya thabbit aqdamah, mana tetap kaki kuda ni boleh bawa Jarir biar sampai ke Yaman. Dan Nabi suka dia. Dalam riwayat lain, sahabat kata Jarir ni bila mana dia nak jumpa dengan Nabi, Nabi tak pernah tolak permintaan dia.
Dan selepas mana Nabi boleh tengok dia, Nabi semua suka ke dia. Sebab apa? Kita baca sebab dia dah. Aku dibawa menghadap Umar bin Khattab, lalu aku meletakkan pakaianku dan berjalan hanya memakai sarung. Umar pun berkata kepadaku, pakailah bajumu. Tak habis lagi cerita dia ni dah. Umar berkata pula kepada orang ramai, aku tidak pernah melihat seorang lelaki pun yang lebih tampan daripada Jarir, kecuali ketampanan rupa Nabi Yusuf yang pernah kita dengar. Ni pengakuan daripada siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata Jarir ni comel serupa Nabi Yusuf. Adakah Sayyidina Umar tengok Nabi Yusuf? Tak, dia tak tengok. Cuma dikatakan Nabi Yusuf tu comel. Memang comel sungguh lah. Jadi nak cerita Jarir ni comel, comel lah dia, seumpama Nabi Yusuf. Di kalangan sahabat Nabi ni, dia ada 2 orang yang paling tampan, paling comel. Kalau kita lah ni jadi wahak dah lah. Sampai Nabi tak ada wahak. Orang Arab tak ada minat wahak ni. Siapa kalau ni tak ada. Anda tak tahulah berapa orang Melayu ni banyak sangat ke wahak. Orang Arab tak berahi. Tak ada lagi dengar hak jenis berahi gigi. Tak tahulah Arab hak gigi ke Eropah, menetap di Eropah. Wallahualam tak di UK ke apa. Nombor 1 Jarir bin Abdullah Al-Bajali, periwayat hadis ni. Seorang lagi Diyab Al-Kalbi. 2 orang ni comel. Sahabat Nabi comel. Jadi dalam ni ceritanya dia kata, aku dibawa menghadap Umar bin Khattab, lalu aku meletakkan pakaianku dan berjalan hanya memakai sarung. Izar ni sarung lah, izar. Izar. Sebab dia sebut tadi rida izar. Kita belajar dah dulu rida tu gapo, izar tu gapo. Izar ni pakaian hak ni. Kalau kita orang kain sarung kita ni izar. Rida tu baju. Kamis baju juga kita belajar dulu. Pakaian kita ni dia sebenarnya ada 2 pattern. Ada 2 bahagian mudah. So bahagian atas, so bahagian bawah. Kalau kita pakai jabat, bahagian bawah kan seluar. Kalau duduk biasa kita mai ke masjid, bawah ni kita panggil izar, atas ni kita panggil kita panggil izar, atas ni kita rida, ataupun kita pakai ni kamis. Jadi bapa ada riwayat sebut kadang-kadang izar. Nabi suka pakai izar saja. Nabi suka. Sebab ada tahi-tahi orang Arab sendiri, masyarakat Arab ni kebiasaan pakai kain ni baju dada perut nampak biasa. Malah pendapat ulama dalam bab semaya, kalau kita nak pakai kain sarung saja, maaflah dia nak royak, kadang orang tak setuju angin tu. Nak pakai kain sarung saja tak usah pakai baju. Boleh tak semaya? Boleh. Tapi bila kita kecek gitu, dia akan jadi satu polemik masyarakat. Dia kata, tidak hormat gitu mau ke Tuhan. Bukan persoalan hormat, persoalan kita nak kata boleh tak boleh. Sebab benda ni ada kait dengan sunnah sebenarnya. Nak kata boleh ke tak boleh. Jadi kalau orang pakai kain saja boleh. Allah dia dalam bab semaya ni tuan-tuan. Kalau kita nak balik kepada hak kita sebut sunnah Nabi, hak banyak kita buat dan ni tidak sunnah mana. Dan masyarakat lagi dia jadi pening. Kerana apa? Hak tu mari, ustaz tu mari dia kata sunnah gini, ustaz ni mari sunnah. Macam-macam ustaz guna belaka termas sunnah tu. Hak serubah besar pun mari kata sunnah lagu ni. Hak tak pakai serubah pun mari sunnah lagu ni kata. Lah kalau masyarakat pening, hak mana sunnah? Dia gini, dia punya formula dia paling mudah tuan-tuan, supaya tidak sesak. Tidak sesak di tengah lautan yang sepi. Dia gini. Tuan-tuan ingatlah, siapa-siapa sekalipun bila bercakap soal agama, ustaz ke dia orang biasa ke dia, kalau dia beri sandaran dengan hujah dia, ni kita kata dia boleh buat mari evidence, dia boleh buat proof dia daripada Quran, hadis, ya kita kata benda tu boleh diguna pakai. Kemudian pula kalau kita nak detail, okey hak ni pun bawa tu juga, hak tu pun bawa tu, hadis tu juga, supaya belaka pastikan hadis-hadis yang dibawa tu status hadis tu lagu mana. Kalau hadis tu sahih, selesai masalah. Tak ada hal lah. Main sunnah sungguh. Kita takut dia mau jajak hadis hak bermasalah. Hadis maudhu', hadis palsu. Hadis juga kita panggil. Hadis dhaif. Hadis dhaif tu dia punya kategori besar hadis dhaif. Dalam tu ada hadis palsu. Dalam tu ada hadis mungkar. Dalam tu ada hadis
dhaif jiddan. Banyak dalam tu. Maknanya hak bermasalah ni duduk di bawah hadis dhaif. Ulama dia sudah buat dah. Lepas tu kita berkata dah hadis palsu. Apa nak buh juga nama hadis palsu? Apa tak buh nama orang lain? Dia tak boleh. Dia kena buh nama hadis juga sebab nak membezakan hadis hak ori dengan hak palsu. Supaya kita lah kalau kita beli seluar Levi's, kita beli seluar Levi's di butik, kita panggil seluar Levi's. Tentu dah kita panggil dia muka seluar Levi's di butik. Kalau kita pergi beli seluar Levi's di kata panjang, hak harga 35 ya, kita panggil seluar Levi's juga dah tulis Levi's dia. Kau kita panggil seluar gapo? Gitu, hadis lah gitu kedudukan dia. Kedudukan hadis. Jadi dia berkata, Umar berkata, aku tidak pernah melihat seorang lelaki pun yang lebih tampan daripada Jarir, kecuali ketampanan rupanya Nabi SAW pernah kita dengar. Mana nak cerita ni, apa dia kait dengan Jarir ni, padahal nak cerita minyak wangi. Kerana gini, Jarir ni dia seorang sahabat Nabi yang tampan dan dia selalu guna minyak wangi. Ketampanan dia tu. Siapa ada satu riwayat anak tersilap anak masa perang Bani Quraizah dengan Bani Qainuqa di Madinah. Ni pokok Bani daripada kita kata kelompok Yahudi yang ekstrim ni di Madinah. Jadi bila mana Nabi dengan Sa'ad bin Mu'az ni lawan habis dah. Kira surrender habis dah pokok Yahudi. Bolehlah seorang perempuan daripada ketua Qainuqa ataupun Bani Nadir ni, iaitu Safiyah, isteri Nabi hak akhir sekali itu. Safiyah bin Huyai. Safiyah binti Huyai. Jadi sahabat-sahabat Nabi duk tengok ni, Jarir ni duduk tengah ngejah, kita kata nak jadikan Safiyah ni sebagai isteri. Sebab apa? Sebab Jarir ni orang smart. Dan Safiyah tu wanita paling comel sekali. Setengah riwayat kata dalam banyak-banyak isteri Nabi, Safiyah ni daripada Yahudi ni paling comel sekali. Jadi sahabat-sahabat dia kata, ya Rasulullah, tu Jarir tu kira nak tengah tackle tu, nak ambil ke dia tu, nak buat bini. Sedekah sahabat kata, sedekahmu ya Rasulullah lebih layak ambil orang comel lagu tu. Mana sahabat ni walaupun hati perasaan mereka nak bini comel ni, tapi kalau terlalu comel, sahabat kata gini, kita pergi ke Nabi lah belakang. Terutama Jarir tu pun sekali. Dia bila kata dengan sahabat dia komplain ni, dia kata, ya Rasulullah ambil kamu lah. Kalau kita ada lah, memang boleh kita dah lah. Kita balik rumah lah, beres lalu. Jadi kita boleh nampak keikhlasan sahabat masa berjuang dengan Nabi. Suruh ke Nabi belakang, hak terbaik, hak boleh gapo lebih, pergi ke Nabi dulu. Kita lah ni memang nak kita belakang. Jadi insyaAllah kita jumpa pada minggu depan pula dah. Isa dah deh. Kalau minggu depan hujan lebat, air naik, kita tutup kuliah. Gitu. Kalau tak hujan lebat boleh mari. Tapi boleh dah lah, total boleh dah nak cari obat-obat nak kayak tadi dah. Kemungkinan besar harga naik tu. Kemungkinan harga naik lah. Beli awal insya-Allah untuk bekalan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.